Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aidil bin Muhammad Syukur dari kelas L1A. Hari ini saya akan mengupas 4 ayat surah Al-Mulk, iaitu ayat 6 sehingga 9. Namun sebelum itu, saya akan membaca surah Al-Mulk ayat 1 sehingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقي فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه أليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Sadaqallahul Azim. Nah, korang dah dengar kan ayat 1 sehingga 15 surah Al-Mulk. Sebenarnya surah ni banyak sangat kelebihan dan manfaatnya. Marilah kita amalkan, insya-Allah menjadi amalan di dunia dan akhirat. Terlebih dahulu saya akan mengupas 4 ayat, iaitu ayat 6 hingga 9 berserta pengajaran dan apa maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Orang-orang yang melakukan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan azab neraka jahanam kepada mereka. Wa bi'sal masir, dan disitulah tempat seburuk-buruknya untuk kembali. Ayat ke-6 ini menunjukkan balasan bagi pengikut jejak syaitan, iaitu orang-orang kafir. Orang kafir adalah mereka yang enggan dan ingkar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akibat terpedaya dengan hasutan syaitan. Mereka ini disediakan seburuk-buruk tempat kembali, iaitu azab api neraka. Iza ulqiya fiha sami'u laha syariqan wa hiya tafur. Apabila orang-orang kufur dicampakkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara jeritan dan meraung-raung apabila panasnya api yang sedang menggelegak. Dalam ayat ke-7 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyatnya siksaan yang diterima oleh penghuni neraka. Apabila mereka dihumban ke dalam neraka, terdengarlah suara mereka yang menggambarkan ketakutan dan kesakitan akibat panas api neraka yang sedang menggelegak itu. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat 6 dan 7 ini, kita perlu yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya tempat pengabdian dan ketaatan secara mutlak, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Besar. Takadu tamayyazu minal ghaib. Anggota tubuh badan orang-orang kufur berkecai-kecai apabila dicampakkan ke dalam neraka.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Setiap kali mereka dicampakkan ke dalam neraka, malaikat penjaga neraka pun bertanya, tidak adakah seorang Rasul mendatangi kamu untuk memberi peringatan dan amaran semasa di dunia dahulu? Pada ayat 8 ini pula, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tindak balas neraka terhadap golongan kufur ini dengan menggambarkan kemarahannya yang sangat amat dahsyat terhadap kekufuran mereka. Perkataan tamayazu menggambarkan seolah-olah neraka itu hampir pecah berkecai lantaran kemarahannya terhadap para penghuni neraka itu. Pengajaran yang dapat diambil dalam ayat 8 ini adalah bagi memantapkan keimanan kita terhadap kewujudan azab neraka, kita hendaklah memikirkan keadaan neraka yang semengerikan itu agar lahir perasaan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, ada seorang Rasul mendatangi mereka untuk memberi peringatan. Namun, kami dustakan peringatannya kerana kami menganggap dia menyampaikan sesuatu yang membawa ke arah kesesatan. Ayat 9 ini diteruskan dengan dialog ahli neraka yang menzahirkan penyesalan mereka semasa di dunia dahulu. Mereka mengakui bahawa seorang Rasul telah datang kepada mereka untuk memberi peringatan, tapi mereka tetap juga mendustainya dengan cara menolak dakwah dan menafikan semua kebenaran yang disampaikan olehnya. Pengajaran yang dapat diambil dalam ayat 9 ini, janganlah kita menolak ajaran atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah dan para pendakwa yang menyeru ke arah kebaikan untuk mencegah kemungkaran, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang menyesal di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil dan tegas kepada orang-orang yang ingkar terhadap perintah dan larangannya. Nah, korang dah faham kan apa maksud yang disampaikan oleh ayat tersebut dan pengajarannya? Marilah kita amalkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Sekurang-kurangnya 1 hingga 10 pun sudah memadai. Mungkin itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.